Assalamualaikum dan hai kelas, hari ini adalah kelas pertama kamu untuk sains tingkatan 5. Okey, hari ini kita akan tengok bab 1 iaitu berkenaan dengan mikroorganisma. Baik, di dalam bab 1 ni kita ada 3 standard kandungan yang paling utama iaitu 1.1, 1.2 dan juga 1.3. Pun begitu untuk video hari ini, kelas PDPR hari ini, cikgu akan masuk dunia mikroorganisma sahaja dahulu. Di mana di dalam dunia mikroorganisma ni, kita akan berjumpa dengan 5 kelas utama mikroorganisma. Baiklah, kita tengok dahulu pertama iaitu maksud bagi mikroorganisma. Okey, kita tahu mikroorganisma adalah contoh-contoh seperti bakteria yang berbahaya. Okey, sebenarnya mikroorganisma ni adalah organisma seni yang kita tidak boleh lihat dengan menggunakan mata kesal. Kenapa kita panggil dia sebagai organisma seni? Organisma seni ini bermaksudnya adalah yang paling kecil. Jadi kita gunakan istilah organisma seni. Okey, itu adalah maksud bagi mikroorganisma. Selain daripada itu, kita juga telah diberikan satu frasa iaitu frasa flora normal. Apa ni flora normal, kelas? Flora normal adalah mikroorganisma yang ada pada manusia dan juga haiwan dan tidak menyebabkan penyakit. Maksudnya kita ada dua jenis mikroorganisma. Satu yang berbahaya, satu lagi yang tidak berbahaya iaitu flora normal. Okey, boleh faham ah? Okey, next. Contoh-contoh bagi mikroorganisme yang ada di dunia ini adalah yang paling utama yang selalu kita nampak adalah Staphylococcus, Streptococcus, Corynebacterium species, Escherichia coli ataupun E. coli dan juga Lactobacillus. Cikgu rasa yang kelima ni kamu selalu nampak iaitu Lactobacillus di mana kita biasa dapatnya kalau kita minum Yakult lah, minuman-minuman prebiotik. Okey, ada beberapa contoh di gambar cikgu bagi di sini. Jadi kamu boleh bagi tahu cikgu kah yang mana satu Staphylococcus, mana satu Streptococcus? Okey. Alright, sekarang kita akan tengok pula 5 kumpulan mikroorganisma yang utama. Kita ada fungi, protozoa, bakteria, virus dan juga alga. Okey, kita tengok dahulu kumpulan pertama untuk mikroorganisma iaitu fungi ataupun biasa kita panggil sebagai kulat. Kita tengok dahulu yang pertama iaitu saiz. Untuk saiz fungi ni kita ada dua iaitu fungi mikroskopik. Bila ada perkataan mikro maksudnya dia kecil iaitu 10 nanometer hinggalah 100 nanometer. Okey, fungi mikroskopik adalah yang kecil dan fungi makroskopik pula adalah yang besar. Beza antara mikroskopik dengan makroskopik ni, mikroskopik kita perlu menggunakan mikroskop untuk melihat fungi tersebut. Manakala untuk makroskopik ni pula kita boleh lihat dengan mata kasar seperti cendawan. Okey, untuk saiz kita ada dua, mikro dan juga makro. Untuk bentuk pula yang ini, kita ada dua bentuk juga iaitu unisel dan juga multisel. Untuk unisel ni adalah sfera kecil saja dan multisel ni adalah dia sporangium iaitu terdiri daripada sfera dan juga hifa. Macam mana bentuk sfera dan juga hifa, kelas? Kamu boleh tengok yang sebelah ni, cikgu sudah bagi gambar, contoh gambar di sebelah. Okey, di sini hifa dalam bahasa Inggeris tapi kamu boleh tengok sini hifa. So hifa ni adalah dia punya, kalau kita tengok sini macam batang dia lah. Okey, dan sfera dia sebenarnya adalah yang ini. Yang bulat ni iaitu kita panggil sporangium. Jadi sebenarnya multisel adalah yang macam ni. Okey, kalau unisel sfera kecil maksudnya yang ni lah saja tu, kecil sahaja. Okey, bentuk kita ada dua, unisel dan juga multisel. Multisel terdiri daripada sfera dan juga hifa. Okey, kemudian nutrisi maksudnya bagaimana fungi ataupun kulati mendapatkan nutrisi ataupun makanan. Satu dengan cara saprofit iaitu mendapatkan nutrien daripada organisma yang sudah mati ataupun sudah mereput. Dan kedua secara parasit iaitu dia memakan perumah dia. Di mana dia akan memberikan keburukan lah kepada tempat-tempat yang dia sudah pergi tu. Okey? Okey, seterusnya untuk habitat pula, kelas. Biasanya kita akan jumpa kulat di bahagian mana? Tempat-tempat yang lembab, tempat-tempat yang berair, ataupun di kulit haiwan. Okey, fungi, kulat, kita akan nampak di situ kan, makanan-makanan. Kalau bread selalu kamu nampak, contohlah bread kan, ini cikgu di sini bread. Selalu kita akan nampak warna macam kelabu-kelabu di sini kan, warna hijau-hijau, itu adalah kulat. Sebab sudah kawasannya adalah lembab, sudah berkulat. Okey, next cara pembiakannya adalah kita ada dua, iaitu secara unisel iaitu aseks, pertunasan dan juga spora, Nina secara spora, dan juga multisel secara seks iaitu konjugasi pertemuan antara hifa. Maksud pertemuan antara hifa di sini, contohlah di sini pun ada hifa kan. Jadi bila kedua-dua hifa ni bertemu, okey, cuba panjang sikit hifa dia. Maksudnya pertukaran pertemuan antara hifa ni akan membiakkan satu lagi jenis kulat di sini ataupun fungi. Seperti itu. Yang ini kita panggil sebagai seks iaitu konjugasi.
Ya, boleh faham? Oke, itu sahaja untuk kumpulan mikroorganisma fungi yang perlu untuk kamu ingat. Ada 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ciri utama yang perlu kamu faham. Oke, simple saja. Cikgu sudah kasih simpelkannya dalam bentuk jadwal. Oke, seterusnya. Next, kita ada alga. Oke, alga ni pun simple je sikit saja. Saiz kita ada dua juga, makro dan juga mikro. Untuk makroskopi, contohnya seperti alga laut lah, yang kamu boleh nampak kalau kamu pergi tepi di dalam laut, gitu. Yang mau begini dan berwarna hijau. Oke, dia alga. Dan juga kita ada lagi mikroskopik, contohnya seperti Chlamydomonas species, Spirogyra species, di mana dia punya size adalah 1 nanometer. Maksudnya sangat kecil lah. Oke, bentuk dia mempunyai klorofil hijau. Sebab tu biasanya kita akan nampak alga ni selalu berwarna hijau. Sama juga macam contoh gambar yang cikgu bagi di sebelah sini. Ini adalah Chlamydomonas, yaitu dia berwarna hijau. Kalau kamu nampak yang hijau-hijau ni, yang sekarang cikgu tengah scribble ni, ini adalah klorofil. Jadi asal kebiasaannya kalau kita nampak satu mikroorganisme itu dia berwarna hijau, maksudnya dia adalah mikroorganisme alga lah, sebab ada klorofil. Yang Spirogyra ni pun sama juga dia berwarna hijau. Oke, nutrisi pula dia menghasilkan makanan sendiri sebab ada klorofil, maka dia menjalankan proses fotosintesis. Habitatnya adalah air tawar, air masin, tanah lembab, kulit pokok yang terdedah pada cahaya matahari. Oke, contohnya lah ada soalan tanya. Bolehkah alga ataupun mikroorganisme alga hidup di dasar laut? Jawapannya macam mana, kelas? Should be, cannot lah. Tak boleh, okey? Sebab bila berada di dasar laut, cahaya matahari tidak dapat masuk. Jadi bila tidak dapat masuk, maka diorang tidak boleh buat makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Jadi itu adalah antara soalan-soalan kebat yang mungkin akan ditanya berkenaan dengan alga. Okey, cara pembiakan pula adalah secara aseks belahan dedua untuk Chlamydomonas dan juga seks konjugasi yaitu Spirogyra lah. Okey, untuk alga itu sahaja yang perlu kamu fahamkan. Okey, seterusnya. Okey, next kita pergi kepada mikroorganisme jenis protozoa. Okey, untuk protozoa ni pula, kalau kamu perasan, apa yang cikgu buat adalah semakin kecil dia punya size. Untuk size protozoa, dia unicell, iaitu 5 nanometer sehingga 250 nanometer. Maksudnya yang paling kecil adalah 5, size dia 5 nanometer dan paling besar adalah 250 nanometer. Dan dia hidup secara berkoloni. Apa maksudnya hidup secara berkoloni adalah mikroorganisme untuk protozoa ni biasanya akan hidup secara berkumpulan ataupun berkoloni. Untuk mikroorganisme yang sebelum ni pun, fungi, alga pun ada juga sesetengah daripada jenis mikroorganisme dia pun hidup secara berkoloni. Tapi untuk protozoa ni memang akan hidup secara berkoloni lah, semua jenis di dalam protozoa ni. Okey, bentuk dia ada dua. Satu bentuk selipar untuk Paramecium species, iaitu yang inilah kamu boleh nampak sebab dia berbentuk selipar. Kamu boleh nampak nih. Gini, macam bentuk selipar. Dan juga bentuk berubah-ubah semasa bergerak, yaitu yang ini. Ameba species. Maksudnya bila dia bergerak, bertukar lagi. Contohlah kalau ini sekarang dia punya bentuk adalah seperti ini kan. Tapi bila dia bergerak, dia akan berubah lagi. Okey, untuk nutrisi, cara protozoa mendapatkan makanan adalah melalui proses satu, fotosintesis, terutama untuk Euglena species. Parasit, Plasmodium species, fagositosis untuk Ameba sp. Ameba species ni adalah yang inilah. Yang ini ya. Jadi, apa tu fagositosis yang mempunyai kaki palsu juga akan explain dalam next slide selepas ini. Okey, kita tengok pula habitat di mana yang biasa kita jumpa mikroorganisme protozoa ni. Air tawar, tanah lembab, perumah, air laut, macam tu. Perumah ni maksudnya untuk bagian parasit, Plasmodium species. Okey, cara pembiakan hampir sama juga dengan mikroorganisme yang lain iaitu aseks, belahan dedua, seks konjugasi, Paramecium species. Kamu ingat tak untuk aseks kita ada belahan dedua, kita ada pertunasan. Untuk seks, confirm kita hanya ada konjugasi. Okey, itu untuk protozoa. Cikgu harap kamu boleh faham. Sekarang ni kita akan tengok pula berkenaan dengan fagositosis. Okey, so sekarang kita tengok apa tu proses fagositosis. Fagositosis adalah khas untuk ameba species. Okey, untuk ameba species, dia mendapatkan makanan melalui proses fagositosis. Di mana, kalau kamu nampak di sini, kita ada satu, kita panggil sebagai pseudopod ataupun kita panggil sebagai kaki palsu. Di mana, ameba species ni akan bergerak dan dia akan membentuk satu kaki palsu untuk bergerak. Pergerakan ameba species menggunakan kaki palsu ni adalah satu proses kita panggil sebagai fagositosis untuk ameba species ni mendapatkan makanan. Kalau tengok contoh animasi yang lebih jelas ni, okey, nampak tak? Macam mana ameba species ni ada tiba-tiba dia wujudkan kaki palsu untuk dia bergerak dan tangkap makanan yang warna merah ni lah. Okey?
itu adalah proses fagositosis, yaitu kehadiran kaki palsu yang dibuat oleh ameba spesies untuk mendapatkan makanan. Oke, jelas untuk fagositosis? Oke. Oke, next kita tengok pula mikroorganisma bakteria. Oke, untuk bakteria. Untuk saiz kita ada dua juga, kita ada satu sahaja yaitu unisel. Nampakah yang paling kecil adalah 0.2 nanometer, maksudnya dia sangat kecil lah. Dan hanya kita boleh tengok dia di bawah mikroskop cahaya kuasa tinggi. Apa beza mikroskop cahaya kuasa tinggi dengan mikroskop biasa? Kalau mikroskop biasa, bila kita letak bakteria ni di bawah dia yang kamu boleh nampak tu, kemungkinan besar kita tidak boleh nampak. Sebab dia tidak menggunakan cahaya kuasa tinggi. Jadi untuk kita tengok betul-betul bakteria tu, untuk dapatkan keadaan ataupun gambar yang macam ni, kita perlu gunakan mikroskop cahaya lebih tinggi yang berdefinisi tinggi untuk dapatkan bagaimana bentuk bakteria yang betul-betulnya. Okey, saiz dia sangat kecil 0.2 dan yang paling besar pun adalah 210 nanometer. Okey, untuk bentuk yang ini, bentuk yang ni, kita ada 4 bentuk utama iaitu bentuk coccus, spirillum, bacillus dan juga vibrio. Okey, untuk vibrio yang keempat ni, ini bentuk dia. Yaitu di mana dia ada kepala dan ada ekor. Hampir sama macam sperma kalau kamu nampak di sini. Pun begitu, ini adalah sejenis bakteria. Dia sangat kecil lah. Okey. So kita ada 4 coccus, spirillum, bacillus dan juga vibrio. Untuk coccus, spirillum dan bacillus ni, cikgu minta kamu cek sendiri ataupun boleh buat pembacaan sendiri di buku teks macam mana bentuk dia. Okey. Alright, untuk nutrisi pula, diorang mendapatkan makanan melalui klorofil, parasit dan juga saprofit. Sama jugalah, ada beberapa yang sama dengan mikroorganisma yang lain. Okey, habitat udara, air, tanah, bahan mereput. Okey, di sini cikgu suka highlight berkenaan dengan udara. Maksudnya, di udara sekeliling yang kita hirup ni pun adanya bakteria yang macam ni bentuk dia. Pun begitu kita tidak nampak sebab kita tidak menggunakan mikroskop cahaya kuasa tinggi. Okey, cara pembiakan pun sama juga, kita guna aseks iaitu belahan dua dan juga seks konjugasi. Okey, itu untuk bakteria dan cuba tengok yang ni nah. Struktur asas untuk bakteria. Okey, struktur asas untuk bakteria, cikgu mau highlight bahagian kapsul yang cikgu highlight warna kuning ni, di mana kapsul ni akan melindungi bakteria lah. Okey, kita ada juga flagellum iaitu seperti ekor pada bahagian bakteria. Kapsul ni penting untuk memberikan perlindungan kepada bakteria. Sebab tu ada beberapa sesetengah bakteria yang susah untuk kita bunuh, so adanya kehadiran kapsul ni. Okey, alright. Okey, ciri-ciri istimewa bakteria yang lain. Okey, sini kita ada satu gambar raja yang besar. Ini adalah bakteria Bacillus anthracite, di mana yang sebenarnya adalah ini. Tapi bila kita zoom lagi, kamu akan nampak yang ni lah. Okey, cikgu highlight satu ni nah, endospora. Bahasa Inggris endospore, tapi bahasa Melayu dia adalah endospora. Apakah itu endospora kelas? Endospora adalah spora yang terbentuk dalam sel bakteria dan mempunyai permukaan perlindungan yang kuat. Okey, ciri istimewa yang ada di bakteria sahaja, maksudnya di bakteria sahaja yang kita boleh jumpa endospora. Jadi apa fungsinya endospora? Kenapa tiba-tiba di bakteria saja kita ada endospora ni? Okey, endospora ni membolehkan bakteria bertahan dalam persekitaran yang ekstrim, iaitu terlampau panas, terlampau sejuk, tidak cukup makanan, banyak lagi lah keadaan-keadaan ekstrim yang boleh menyebabkan bakteria ni mati. Jadi adanya kehadiran endospora ni menyebabkan bakteria ni masih lagi boleh bertahan hidup tanpa mati. Jadi bagaimana endospora ni berfungsi? Permukaan endospora pecah bila kawasannya sesuai untuk pembiakan berlaku. Maksudnya, okey, kalau di gambar raja yang ni yang warna purple ni, endospora yang bulat ni kan, dia melindungi DNA bagi sesuatu jenis bakteria. Jadi, bila bakteria tersebut berada di kawasan yang ekstrim yang tidak membolehkan dia untuk hidup, endospora ni akan tetap begitu. Dia akan melindungi bakteria tersebut. Tapi bila bakteria ni berada di kawasan yang sesuai untuk dia membiak, endospora ni akan berpecah dan menyebabkan DNA bakteria tersebut boleh membiak dan berkembang. Okey, begitu cara dia. Endospora fungsi dia untuk melindungi bakteria. Okey, jadi endospora ni hanya ada di bakteria sahaja, tidak ada di mikroorganisma yang lain. Okey, next. Okey, untuk kumpulan mikroorganisma yang terakhir iaitu kita ada virus. Yang paling famous sekarang ni, kita ada 2 tahun saya hidup dengan virus COVID-19. Okey, gini. Cikgu pun salah. Okey, COVID-19. Okey, untuk virus ni kita ada satu saiz sahaja iaitu sangat kecil. Sini pun cikgu sudah tulis mikroorganisme yang paling seni. Ingat lagi tadi cikgu paling seni itu bermaksud apa? Maksudnya paling kecil yang kita tidak boleh lihat guna mata kasar. Okey, kalau tadi untuk bakteria kita guna mikroskop cahaya tinggi. Untuk virus kita hanya boleh nampak
bentuk virus yang seperti dalam gambar Cibutek bagi ini bila kita menggunakan mikroskop elektron. Mikroskop elektron adalah mikroskop yang lebih tinggi dia punya definition untuk kita lihat jenis mikroorganisme lah. Dalam case virus ni kita akan gunakan mikroskop elektron. Tengok dia punya size pun adalah kurang daripada 0.5 nanometer. Maksudnya sangat kecil. Kalau kita guna mikroskop biasa pun tidak boleh nampak. Kita guna mikroskop cahaya tinggi pun tidak dapat. Mesti kita guna mikroskop elektron. Okey, bentuk kita ada 4 bentuk untuk virus iaitu bentuk sfera, helix, polyhedral dan juga kompleks. Okey, untuk bentuk sfera ni kita biasa nampak untuk virus influenza lah. Untuk kamu lihat nampak lebih jelas, kamu boleh rujuk buku teks. Sebab di buku teks ada tersenarai beberapa gambar lah untuk bentuk-bentuk virus yang wujud ni. Okey, struktur asas kita ada berbenang DNA dan juga RNA dan virus ni dilindungi oleh lapisan protein. Ada kapsid yang menentukan bentuk virus. Okey. Maksudnya di dalam virus tu kita ada kapsid untuk menentukan bagaimana bentuk virus. So kita ada 4 jenis bentuk. So kita mau tahu macam mana bentuknya, adanya kehadiran kapsid ni. So ciri khas untuk virus berbanding daripada mikroorganisme sebelumnya yang sudah cikgu terangkan, untuk virus dia tidak menjalankan proses respirasi, perkumuhan ataupun pertumbuhan. Why? Sebab virus tidak memerlukan makanan untuk dia berkembang, tidak memerlukan nutrisi untuk dia berkembang. Macam mana cara dia? Dia just perlu perumah dan juga organisme untuk menjangkitkan dia punya virus lah. Okay, cara pembiakan macam inilah yang cikgu cerita tadi, iaitu menjangkiti sel perumahnya. Sel perumah biasanya haiwan, manusia ataupun permukaan lah. Permukaan apa-apa benda. Contoh kalau kita terpegang meja yang sudah terkena virus COVID-19, kalau kita pegang, kita terkena di mata, terkena di mulut, maka kita pun boleh terjangkit sebab virus tu sudah pun beralih rumah dia daripada meja kepada kita. Okey, itu untuk virus. Okey, so cukup itu sahaja untuk hari ini. Cikgu ulang balik, hari ini kita sudah belajar tentang mikroorganisme, di mana kita sudah tengok dia adalah mikroorganisme yang paling seni, dan juga kita ada satu istilah iaitu flora normal, iaitu mikroorganisme yang tidak memberikan keburukan kepada organisme lain lah. Okey, so mikroorganisme kita ada 5 peringkat, satu kumpulan fungi, kemudian alga, kita juga sudah tengok pada hari ini protozoa, lepas tu kita tengok lagi virus dan juga bakteria. Jadi persamaan antara keempat-empat fungi, alga, protozoa dan bakteria ini semua menjalankan proses yang sama, hampir sama. Dan virus ni pun sebenarnya ada yang sama, tapi ada juga yang tidak sama. So itu sahaja untuk kelas kita pada hari ini. Boleh rujuk grup WhatsApp kita untuk tugasan pada hari ini. Itu saja. Thank you kelas. Assalamualaikum. Bye-bye.